Kami akan menurunkan kepadamu wahyu Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Baik. Sebagai bekal untuk menempuhi yauman saqilah, apa yang Allah berikan kepada kita? Allah berikan kepada kita qaulan saqilah. Allah berikan kepada kita perkataan yang berat. So dia equal tak untuk menempuhi yauman saqilah? Equal lah. Kan? So Allah Azza wa Jalla tahu yauman saqilah ni satu hari yang sangat berat, kan? So sebab itu Allah berikan kepada kita Quran yang di sini dinamakan sebagai qaulan saqilah, perkataan yang berat. Tujuannya apa? Untuk menempuhi hari yang berat itu. Maka seorang yang dia takut hari yang berat itu nanti, maka sepatutnya terjelma pada diri dia perhatian kepada qaulan saqilah ini. Kan di sini nanti kan dia akan tolong lawan untuk kita. Qaulan saqilah akan bantu nanti untuk yauman saqilah. Dan itu yang kita lihat pada diri Nabi SAW setelah menerima Al-Quran, bebanan tanggungjawab baginda bertambah dan menjadi sangat-sangat berat. Dan begitu juga pada kita, dinamakan Al-Quran ini juga sebagai qaulan saqilah, dan dalam kurungan ini diletakkan berat kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. So dia adalah satu yang berat, kan, realiti kita kan mengakuinya. Nak buat benda baik, nak jadi baik, nak kekal baik, ia bukan perkara yang mudah, ia perkara yang susah, ia perlu kepada paksaan. Nak solat awal waktu, nak solat jemaah, nak baca Quran, itu bukan perkara yang mudah. Nak jaga pandangan, pendengaran, mulut, itu bukan perkara yang mudah. So apa yang ada dalam Quran itu semua adalah perkara-perkara yang berat untuk siapa? Untuk diamalkan bagi siapa? Bagi orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Dan itu nanti related Allah sebutkan nanti di penghujung surah Al-Insan ini. Nahnu khalaqnahum. Kami yang telah mencipta mereka. Ini lebih kurang sama macam awal surah, kan? Awal surah Allah sebutkan apa? Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami yang telah menciptakan manusia. So di penghujung ini Allah sebutkan nahnu khalaqnahum. Kami yang telah mencipta mereka. Siapa? Mengikut konteks ini adalah kepada orang-orang yang menentang dan memusuhi Nabi SAW. Maka seolah Allah nak beritahu kepada Nabi bahawa jangan risau tentang orang yang menentang, orang yang tak nak terima, orang yang memusuhi. Jangan risau. Kami yang cipta mereka. Okay. So bila kami cipta mereka, dia macam kami adalah bos mereka ni. So tak payah risaulah. Kan? Kami dia punya bos. So dia adalah ayat yang Allah nak menenteramkan kepada Nabi SAW. So nahnu khalaqnahum, nak beritahu kepada Nabi jangan bimbang, mereka ini semua Allah yang cipta, kami yang cipta, dan kami pasti akan boleh nak menguruskan mereka ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebutkan nahnu khalaqnahum merujuk kepada orang yang menentang, menolak dan memusuhi Nabi SAW, bahawa Allah lah yang telah mencipta mereka. Maksudnya, boleh tak kalau Allah tak cipta mereka? Boleh. Boleh je. Kan? So Allah memang mencipta mereka untuk menjadi ujian kepada, cabaran kepada Nabi SAW. So begitu juga kita semua, kan? Kita ada orang-orang yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita ini, tujuannya adalah untuk menjadi cabaran pada kita, untuk menjadi ujian pada diri kita. Dan dalam masa yang sama perlu juga diingati bahawa kita juga dihantar oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi ujian
kan, kepada orang lain. Kan. Maka orang-orang yang kita jumpa yang menjadi ujian untuk kita, kita ingat mereka itu Allah yang cipta, Allah yang hantar, Allah yang adakan mereka di situ. Dan begitu juga cabaran-cabaran yang lain, ujian-ujian yang lain yang kita hadapi dalam apa pun bentuk. Nahnu khalaqnahum, Allah yang telah mencipta mereka. So Allah adakan mereka memang untuk kita, kerana ia memenuhilah apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu. So adalah mereka-mereka ataupun perkara-perkara itu di situ atas ciptaan Allah Azza wa Jalla untuk menguji kita. Wa syadadna asrahum, dan syadadna, kami menguatkan asrahum, tulang sendi dan urat saraf mereka. Baik. Wa syadadna asrahum ini ia adalah mengikat sesuatu. Ia adalah mengikat sesuatu. Syadadna asrahum adalah mengikat sesuatu. So itu kalau kita lihat kita kemana Allah cerita tentang Al-Abrar. Sebelum ini ayat yang ke-8 itu, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Asira maknanya apa? Orang tawanan. Orang tawanan. So sini Allah sebut nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Kami yang menguatkan. So asrahum tu dia sama rupa dengan tawanan. So apa? Orang yang terkurung, terikat, terpenjara. So pergerakannya limited, apa yang boleh sampai kepada mereka adalah limited. Dan memang kita ini daripada mula kita muncul di dunia ini, memang kita berada dalam limitation Allah Azza wa Jalla. Kan? Daripada banyaknya sperma dan juga ovum itu akhirnya dilimitkan hingga sampai ada kita sahaja. Daripada banyaknya genetik yang ada dalam sperma dan juga ovum itu, kan kita bawa semua keturunan, dilimitkan kepada apa yang ada pada kita, kan. Kita ada rupa atuk sikit, belah ayah ada rupa belah mak sikit, kepandaian kita, family kita, bangsa, negara, itu semua ada limitation ataupun restriction yang Allah telah berikan. Itu wasyadadna asrahum. Dan begitu dalam kehidupan kita, kita tak ada semua benda, betul tak? Kita ada, kadang kita ada banyak benda tapi sikit. Atau mungkin kita ada benda yang banyak tapi dia ada pada satu dua perkara. Kan ada orang yang ada harta yang banyak tapi anaknya tak ramai. Ada orang hartanya tak banyak tapi anak dia ramai. Ada orang anak dia tak ramai tapi semuanya pandai-pandai. Contohnya, ada orang anak dia seorang je tapi baik sungguh, betul menjaga dia, beri perhatian dan sebagainya. Ada orang anak dia ramai tapi tak seperti itu. So setiap orang ada limitation dia ataupun restriction dia masing-masing Allah telah berikan. So dalam kehidupan kita boleh mengejar apa yang kita nak, kita boleh usaha untuk dapatkan apa yang kita nak, tetapi nanti yang akan syadadna asrahum, yang akan ikat benda tu bagi dia limit untuk kita adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang Allah gambarkan pada kita, pada orang mukmin. Siapa yang ada ikuti kelas Hadam? Saya. Hadisnya bermula dengan ad-dunya sijnul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. So memang kita ini, dahlah kita sebagai manusia banyak, kan, umumnya kita sebagai manusia dalam kehidupan ini banyak kita perkara yang kita limit, kan. Tambah lagi sebagai seorang Muslim, lagi ada restrictionnya lagi. Tak boleh sebarang makan, tak sebarang minum, tak boleh sebarang pandang, dengar, ambil, buat dan sebagainya. So itu
adalah Allah Azza wa Jalla yang telah menetapkan yang demikian. Dan untuk orang-orang yang menentang Nabi, yang memusuhi Nabi, yang menolak ajaran Nabi, maka Allah kata kami boleh mengikat mereka. Mereka boleh melakukan perkara yang lebih teruk daripada itu, tapi kami telah mengikat tangan mereka daripada melakukan perkara tersebut. Dan apa yang mereka telah lakukan kepada engkau, jangan risau wahai Muhammad, kami boleh stopkan mereka dari buat perkara tersebut dengan mengikat. Itu wasyadadna, gambaran kepada wasyadadna asrahum. So ada apa pun masalah, Allah boleh syadadna asrahum, boleh mengikat masalah tersebut daripada terus menghantui kehidupan kita. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila, dan apabila kami kehendaki, kami boleh menggantikan yang serupa dengan mereka. Bermula pada ayat 27 ni, kalau kita lihat hingga penghujung surah ini, Allah mula bercerita tentang diri dia. Sebelum ni banyak cerita tentang al-insan, kan? Tentang mereka di dunia dan juga nanti mereka di akhirat. Tapi di penghujungnya Allah banyak cerita tentang diri dia, Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah kesimpulan untuk kita ambil bekal dalam kehidupan. Allah sebutkan ini, wa idza syi'na, dan apabila kami kehendaki. Allah gunakan wa idza, terjemahannya apabila. Dalam bahasa Inggeris disebutkan apa? And when. Kan? Allah tidak menggunakan if dan jika kami kehendaki, tak. Allah kata dan apabila kami kehendaki. Menunjukkan kepada apa? Pertama, menunjukkan kepada kemampuan Allah SWT. Bila dia nak, dia buat. So sekarang dia tak nak buat dulu, dia biar dulu, dia bagi dulu. Dia nak nanti dia buat. Itu yang pertama, menunjukkan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menunjukkan kepada peluang yang Allah berikan kepada kita. Peluang. Atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan, Allah berikan apa? Peluang. Yang mana kalau Allah wa idza syi'na, dan apabila Allah menghendaki untuk nak nak membalas apa yang kita buat tu, Allah memang boleh saja buat. Dia, orang kata apa, it's a matter of time sahaja. Nak kun ataupun tidak. Bila sebut je kun, kan, dia memang boleh je Allah nak membalas kita terus di dunia ini, bahkan waktu kita tengah buat kesalahan itu, tapi tak. So dia peluang yang Allah SWT berikan pada kita dan kemampuan Allah SWT. Maka Allah gunakan wa idza syi'na, dan apabila kami kehendaki. Badalna, kami akan menggantikan amsalahum, orang yang serupa dengan mereka, tabdila, dengan penggantian yang sebaik-baik. Maka dalam kehidupan kita juga, kan, berlaku banyak pergantian, berlaku banyak kita apa, perubahan. Kan, keadaan kita dulu dan keadaan kita sekarang berbeza. Dan ada pergantian kepada yang lebih baik, ada pergantian yang kepada yang tidak lebih baik, tapi begitulah kehidupan. Kita sebutkan sebagai sesuatu yang silih berganti. Dan ini Allah sebutkan sebagai apa? Ayyamillah. Yang dalam surah Taubah Allah sebutkan wadzakirhum bi ayyamillah, dan berilah ingatan kepada mereka tentang hari-hari Allah. Ia adalah hari-hari yang kita lalui. Dan kalau tahun ini kita pada 2024, 2023, betapa kita kalau flashback balik, naik turunnya kehidupan, macam-macam yang berlaku dalam kehidupan. Yang mungkin kita ingat pada certain level ataupun pada certain umur, kita rasa okey, aku insya-Allah okey dah, tetapi tetap juga ada je hal, kan, yang berlaku dalam kehidupan, dan itulah dinamakan sebagai ayyamillah, hari-hari Allah yang Allah terus badalna, Allah terus ganti. Dan perkara yang membimbangkan kita ialah Allah boleh menggantikan kita daripada posisi yang baik kepada posisi yang tidak baik.
pada posisi yang mungkin sekarang ini kita diberikan masa, diluangkan masa untuk boleh belajar tentang Quran. Kepada nanti Allah badalna, gantikan kita dengan orang lain. Quran tetap ada, orang yang belajar Quran tetap ada, orang yang memahami, mengamalkan, menyampaikan tetap ada. Tetapi orang yang menjalankan itu bertukar-tukar. Dan itu antara perkara yang Allah Azza wa Jalla wa idza syi'na, apabila dia kehendaki dia akan tukar. Bila perkara itu akan berlaku, macam kita, kalau kita bos contohnya, kita tengok orang kat bawah kita, bila kita akan tukar dia, bila dia tak perform, dia tak tunjukkan kesungguhan dia. Mungkin dia tak capai KPI, tetapi kita tengok kesungguhan dia pun tak ada untuk nak berusaha mencapai KPI tu. So kita bagi dia peluang, tapi sampai satu masa kita akan kan wa idza syi'na, yang kita akan pun kan tukarlah dia dengan orang yang lain. Ustaz, Ya saya. dia tukar Israel ni lah Ustaz. Apa dia? Tukar Israel dengan yang lain. Ya. Ajar cari anak tu tukar. Dan itu perkara yang pasti. Consolation, reconciliation of this ayat kepada dia. Allah tukarlah Israel. Ya, betul. Allah menukarkan. Allah menukar di bumi ini orang yang baik, kemudian Allah tukar dengan orang yang tak baik, kemudian Allah tukarkan kepada orang yang baik, dan begitulah seterusnya, kan? Dan itulah kembali kepada kebimbangan kita adalah Allah tukarkan kita ni ditukar oleh Allah, diberi peluang untuk solat, untuk bersujud, tapi kita bimbang nanti ditukar oleh Allah Azza wa Jalla, digantikan dengan orang lain yang bersolat dan bersujud selain daripada kita. Kerana realitinya kisah banyak kita baca orang yang mungkin pada awalnya adalah orang yang dikenal sebagai orang yang baik, tapi di hujung-hujung usianya itu kan wal-iyazubillah ditukar oleh Allah Azza wa Jalla menjadi yang sebaliknya. Maka apa yang kita ada sekarang ini, kedudukan yang kita ada dengan ibadah kita, dengan nikmat kita, itu adalah wa idza syi'na. Anytime saja bila Allah menghendaki itu untuk ditukar, maka Allah akan tukar. Maka pada bahagian kita adalah untuk terus perform dengan apa yang ada, kan, berikan performance yang terbaik. Dan sudah tentunya ia dilakukan tanpa mengharapkan penghargaan hari ini. Dia adalah penghargaan daripada Allah Azza wa Jalla yang kita harapkan. Kita lihat pada surah yang ke-47, ayat di penghujung surah yang ke-47 itu, ayat ke-38. Ya betul, ayat yang terakhir. Halaman 510. Halaman 510. Surah Muhammad, surah ke-47, ayat ke-38. Kita nak baca. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم
Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Okay. Terjemahan. Ingatlah, kamu ini adalah orang-orang yang bertabiat demikian. Kamu disuruh supaya menderma dan membelanjakan sedikit dari harta benda kamu pada jalan Allah. Maka ada di antara kamu yang berlaku bakhil. Padahal sesiapa yang berlaku bakhil maka sesungguhnya ia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Dan ingatlah, Allah Maha Kaya tidak berhajat kepada sesuatu pun. Sedang kamu semua orang-orang miskin yang sentiasa berhajat kepadanya dalam segala hal. Dan jika kamu berpaling daripada beriman, bertakwa dan berderma, ia akan menghentikan kamu dengan kaum yang lain. Setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Baik. So, Allah boleh menggantikan kaum yang lain dan mereka itu tidak akan sama seperti kita dalam ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kalau kita lihat pada surah ke-56 surah Al-Waqi'ah ayat 60 dan juga ayat 61. Halaman 536. 536 surah Al-Waqi'ah surah ke-56 ayat 60 61. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Terjemahan. Kamilah yang menentukan dan menetapkan masa kematian tiap-tiap seorang di antara kamu, dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. Bahkan kami berkuasa menggantikan kamu dengan orang-orang yang serupa kamu, tetapi tidak seperti bawaan kamu, dan berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya. Baik. Maka beberapa ayat ini ingatkan kita tentang wa idza syi'na, Allah mampu untuk menggantikan kita. Dan ia perkara yang menjadi kebimbangan para sahabat dan juga para salafus soleh tentang mereka itu akan digantikan oleh Allah SWT dengan orang lain pada posisi mereka. Bukanlah kerana mereka nak mengekalkan jawatan, bukan. Tetapi mereka nak kekal menjadi seorang Muslim, menjadi orang yang dekat dengan Nabi, orang yang dipilih untuk memperjuangkan agama. Dan kita juga mengetahui cerita tentang ada yang ditukarkan bukan sahaja pada amal kebaikan, bahkan ditukarkan itu hingga sampai ke tahap agamanya itu ditukar. Akhirnya Allah mentakdirkan dia keluar daripada agama Islam ini, dan itu perkara yang kita sebutkan wa idza syi'na, dia di dalam kemampuan Allah Azza wa Jalla, dia anytime Allah boleh lakukan perkara tersebut, dan setiap daripada kita kan ada chances untuk ditukar kan, dan itu yang menjadi kebimbangan jika benar kita inginkan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla, ia menjadi satu kebimbangan, bimbang kita di hujung-hujung ini, ataupun apa-apalah kita akhirnya nanti akan ditukar oleh Allah Azza wa Jalla. Silakan Datin Roni jika ada soalan. Adakah ini bermaksud yang digantikan tu maksud yang umat-umat yang telah dimusnahkan dan
digantikan dengan umat-umat yang baru macam kaum Samud, kaum Ad. Baik, masya-Allah. Jazakallahu khairah. Ya, untuk perkara yang pertama, ya. Umat-umat yang terdahulu mana yang tidak patuh kepada Allah, maka Allah akan musnahkan mereka dan Allah akan gantikan mereka dengan umat yang lain. Dan Allah tengok performance umat yang seterusnya itu. Jika mereka juga sama seperti umat terdahulu, maka itulah yang telah mereka hadapi. Diberikan masa, diberikan peluang, tak juga kan melakukan apa yang sepatutnya, maka akhirnya mereka dihancurkan dan diganti dengan yang lain. Dan kita tiba pada akhir zaman. Tidak akan ada lagi umat selepas daripada kita. Kita yang terakhir. Maka tidak akan ada umat yang akan menggantikan kita, maka kita tidak akan dihancurkan. Maksudnya umat Nabi Muhammad ini tidak akan dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Kerana kaum Samud musnahkan semuanya. Begitu juga kaum Ad, semuanya. Kaum Nabi Nuh, semuanya. Tak ada yang tinggal. Semua ditukarkan. Maka umat Nabi Muhammad, kita tidak akan ditukar, dimusnahkan lalu ditukar dengan umat yang baru. Tetapi Zionis tu umat Nabi Muhammad. baik, dan inilah poin yang kedua yang saya nak sampaikan. Yang akan berlaku pada umat ini adalah pergantian kepada setiap orang. Pergantian orang. Dia bukan lagi pergantian umat, dia adalah pergantian orang. Zionis ataupun kita kata orang Israel yang berada pada masa kini, bahkan pada masa selepas diangkat Nabi Muhammad SAW, mereka semua ketika itu telah bertukar menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka ada Nabi sebelum itu, tapi bila sampainya Quran, adakah kitab mereka terpakai? Tak ada. Sampai je Nabi Muhammad, adakah Rasul yang lain ketika itu terpakai? Tak ada. Bila Nabi Muhammad je sampai je Nabi Muhammad, maka Rasul yang lain semua yang sebelum ini tidak boleh dipakai. Ajaran mereka ataupun mengikut mereka tak boleh. Maksudnya tak boleh pakai itu bukan maksudnya tak diterima. Jika ada Nabi Muhammad, oh tak, saya nak mengikut Nabi Musa. Tak boleh. Datang je Nabi Muhammad, walaupun katakan ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan waktu itu Nabi Musa masih lagi hidup, maka yang perlu diikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa sendiri pun kena ikut Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang Nabi Musa sendiri sebutkan. Dia kata, kalau aku hidup ke zaman Nabi yang akhir, maka aku akan mengikut dia. Aku akan menjadi pengikut Nabi dan Rasul itu. Sebab memang datang next yang Rasul, bukan Nabi, Rasul. So bila datang Rasul yang baru, Rasul yang sebelum itu tidak lagi valid. Berbeza dengan Nabi. Nabi dia boleh berada pada zaman yang sama dan mereka valid kedua-dua Nabi itu. Macam Nabi Lut dan juga Nabi Ibrahim contohnya. Mereka berada di masa yang sama, di negara yang bersebelahan. Kan Nabi Lut berada di bahagian Jordan, Nabi Ibrahim berada di bahagian Palestin. Bersempadan pada masa yang sama, tetapi siapa yang berada di Jordan, dia tak boleh ikut syariat Nabi Ibrahim, dia kena ikut syariat. Maknanya kitab dia orang lain ni Ustaz. Ya, syariat mereka lain dengan tempat mereka, tak boleh ikut yang lain walaupun dia adalah Nabi pada zaman yang sama, tak boleh. Orang Palestin ketika itu kena ikut Nabi Ibrahim, tak boleh ikut Nabi yang berada pada tempat lain. Berbeza dengan Rasul, Rasul tak. Rasul datang, semua kena ikut Rasul itu walaupun ada Rasul yang lain ketika itu. So Rasul yang baru, itulah dia Rasul yang valid ketika itu. So walaupun Nabi Musa ada waktu Nabi Muhammad, maka yang valid ketika itu untuk diikuti adalah Nabi Muhammad, bukan Nabi Musa. Maka ketika orang Yahudi yang berada di Madinah, lalu datang Nabi Muhammad SAW, ketika itu yang valid adalah Nabi dan juga Al-Quran. So mereka termasuk dalam bahagian umat Nabi Muhammad SAW. Cuma dia masuk pada bahagian adakah patuh, taat ataupun tidak. Itu je. Dan Nabi Isa akan jadi umat Nabi Muhammad SAW je. So
Israel pun sama. Sebab itu saya katakan kita tak akan diganti dengan umat yang baru, tetapi sekarang ini pergantiannya adalah pada perseorangan, pada kita sendiri. So itu perkara yang membimbangkan, kerana kita boleh saja ditukar oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berikan masa, tapi kan ibadahnya itu tidak bertambah baik dan juga tidak bertambah kualiti ataupun kuantitinya, maka Allah akan tukarkan kita dengan orang lain. Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan anak-anak, tidak bertambah kualiti dan juga kuantiti ibadahnya, maka Allah akan ganti dan Allah beri kepada orang lain. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Ini kembali kepada apa? Ini itu kembali kepada apa? Kembali kepada apa yang Allah sampaikan sebelum ini tentang kisah-kisah yang Allah bawakan dalam surah Al-Insan ini. Tazkirah. Tazkirah terjemahannya ialah peringatan. Dan tazkirah ini sebenarnya dia kalau siapa yang belajar bahasa Arab pernah dengar tak apa perkataan mubalaghah. Mubalaghah. Sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan. Bersangatan. So tazkirah dia bukan peringatan, tapi dia adalah apa? Very powerful reminder. Dia bukan reminder, tapi dia powerful reminder. So tazkirah kerana dia boleh letakkan dalam bentuk pelbagai lah, boleh letak dalam bentuk zakir contohnya, kan. Ada dalam bentuk zikrun, kan, kita boleh sebut zikrun ataupun zikrullah, kan. So tapi di sini tak disebutkan dengan zikrun, inna hadza zikrun, tak, disebutkan tazkirah. So dia adalah bentuk peringatan yang kuat yang Allah berikan, apa yang Allah sebutkan sebelum ini. Maka bila disebut tentang peringatan, ia adalah tentang apa? Contoh disebutkan, ingat jangan lupa datang. So itu adalah reminder. Bila adanya reminder, bermaksud apa? Ada tak sesuatu yang telah disampaikan? Ada. Adalah, kan, barulah boleh sebut reminder, kan. Tiba-tiba je datang, jangan lupa datang tau. Apa dia jangan lupa datang? Saya nak menjemput datang rumah saya. Itu kali pertama orang tak kata jangan lupa datang, kan. Orang kata saya nak jemput datang rumah saya, jangan lupa datang tau. Orang tak ada tiba-tiba kata jangan lupa datang. Datang apa? Jangan lupa nanti bawa apa, kan. So reminder dia adalah untuk sesuatu yang telah disebut sebelum itu. So apa yang Allah telah sebut sebelum itu? Banyak benda lah. Banyak benda lah. Dan antara benda besar dan yang awal yang Allah sebutkan dalam surah Al-Insan ini adalah pada ayat yang ketiga. Inna hadainahu as-sabil. Sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepadanya tentang jalan. Kami telah menunjukkan jalan kepadanya. So itu perkara yang Allah bagi tahu di awal surah Insan. Kami dah tunjukkan jalan. Lalu Allah ulang di belakang itu, kan, inna hadhihi tazkirah. Allah remind balik tentang apa? Jalan yang Allah telah beritahu ataupun jalan yang Allah telah sebutkan, yang Allah telah tunjuk sebelum itu, sama ada apa? Syakiran, kan. Allah sebutkan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Dan perkataan sabil ini kita tengok Allah sebutkan pada ayat ketiga itu ada inna hadainahu sabila, sekali disebut. Kemudian pada ayat yang ke-18 Allah sebut sekali ainan fiha tusamma salsabila. Ya, perkataan salsabila.
pada ayat ketiga Allah sebut inna hadainahu sabila imma syakiran. Allah sebut tentang syukur. Pada ayat ke-22 Allah sebut lagi sekali inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. So jazaan, balasan dan syukur ini adalah tazkirah. Allah remind balik apa yang Allah dah sebut di awal ataupun sebelum ini pada surah ini. So Allah ingatkan balik tentang jalan yang Allah dah bagi tahu. Sebab itu di penghujung ayat ini Allah sebut faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. So Allah remind balik tentang jalan yang Allah sebutkan tadi. Kami dah tunjuk jalan imma syakiran wa imma kafura, ada dua jalan. So ingatkan balik. Maka sekarang adalah masa yang Allah orang kata apa, leave it to us. So Allah bagi pada kita untuk kita decide sendiri, untuk kita sendiri pilih jalan mana yang kita nak ikuti. So Allah dah bagi tahu apa yang sepatutnya dilakukan. Allah dah remind lagi sekali apa yang sepatutnya dilakukan. Maka sekarang Allah kata faman syaa, dan sesiapa yang dia nak ittakhadha ila rabbih sabila, dia akan mengambil jalan menuju kepada Tuhan. Dia akan mengambil jalan yang menyampaikan dia kepada Tuhan. Ya. Kalau kita lihat perkataan at-tazkirah ini juga adalah nama lain untuk Al-Quran. Ya. Ya, nama lain untuk Al-Quran. Nanti kita akan lihat pada surah An-Nazi'at. Bukan. Pada surah At-Takwir. Takwir. Baik. Pada ayat ke-27 surah Takwir saya bacakan saja sebut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Al-Quran ini tidak lain hanyalah apa dia? Zikrun, peringatan. Di sini Allah gunakan zikrun. Allah tak gunakan tazkirah. Tadi Allah gunakan tazkirah. So zikrun peringatan, tazkirah peringatan yang kuat. Al-Quran tidak lain, ia hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam. Allah kata sama tone dia macam surah Al-Insan, liman sya', bagi siapa yang dia nak, minkum daripada kalangan kamu, ayyastaqim, untuk dia berada di atas jalan yang lurus. Maka Al-Quran, What the difference daripada tazkiratun, dia pun isim nakirah, tadi pun alamak dah hilang pula dah. Pun sama juga isim nakirah. betul. So is there any difference in there? Ya, betul. Difference dia adalah pada bentuk perkataan isim itu. Zikrun dia tak sama dengan tazkirah, kan? Sudah tentulah kerana ru'unya sama, tetapi ingat tak kita belajar fi'il dulu tentang tambahan huruf pada fi'il? Dia Jayu tu dia lah belajar tu kan. Zakaro. Ada fa'ala, ada fa'ala, ada af'ala, ada tafa'ala, ada istaf'ala. So tambahan huruf dia akan beri tambahan pada makna. Itu berlaku pada fi'il. Dan pada isim juga ada berlaku tambahan huruf. Kan? Daripada zikrun bertukar menjadi tazkirah. Okay. Dan dalam bahasa Arab dia nanti ada perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada mubalaghah tadi, sesuatu yang bersangatan. Contoh bentuk perkataan fa'il contohnya, dan juga di antaranya fa'ul. So kalau nak sebut sesuatu yang bersangat-sangatan, kan, digunakan bentuk yang begini, fa'il, fa'ul. Dan ini yang banyak kita jumpa dalam Quran. Pernah jumpa tak dalam Quran perkataan bentuknya begini? Saya yakin pernah jumpa. Tak perasan je.
Familiar tapi tak Okey, ingat. saya tambahkan fa'il ni jadi fa'ilan. Kita ada ayat 30 aliman. Sama tak dengan fa'ilan? Sama Sama. Ustaz. Hakiman sama tak? Sama. Rahiman Sama. sama. So itu Sabilan, bentuk Ustaz, Al- sabilan tu sabilan, tak sama. aliman sama. Satu lagi faul bentuk yang kita jumpa dalam Quran, ghafur, syakur. So itu semua bentuk yang so bezanya apa Cikgu Mulia ni? Bezanya adalah pada binaan perkataan, binaan kalimah itu. So ini masuk pada bahagian sorof. Dia bincang tentang pembinaan perkataan. Dan ini adalah untuk fi'il lah. Maaf, adalah untuk isim. So isim satu hal, isim nakirah satu hal, binaan kalimah pada perkataan isim itu. 3 perkara yang boleh dilihat pada perkataan isim, dan setiap perkataan itu nanti akan beri makna. Yang ni ekstra sikit, yang ni dikurang sikit dan sebagainya. So itu yang menarik bila belajar tentang perkataan Quran. Siapa yang nak, maka dia akan mengambil jalan menuju kepada Tuhan. Maka Al-Quran yang Allah berikan tazkirah ataupun nasihat-nasihat, kelas yang kita masuk, teguran yang kita dapat, itu semua adalah apa? Reminder untuk kita. Dan reminder ini adalah untuk apa? Untuk fizikal ke ataupun untuk kita punya roh? Spiritual. Dia mana kaitan spiritual kepada roh kita. Kan? So itu Nabi sebutkan tentang apa? Banyaklah mengingati kematian. Kenapa? Itu adalah tazkirah. Bentuk reminder yang sangat powerful untuk seseorang. Dia adalah reminder untuk hati. Kerana di sinilah nanti Allah balikkan tentang apa? Tadi Allah sebutkan di atas itu pada ayat ke-27, yuhibbunal ajilah. Tentang orang yang dia cinta, dia suka kepada kehidupan dunia. Kan? Dan cinta ini berada di mana? Hati. Cinta ini Hati, berada di Ustaz. hati. So cinta yang di hati itu, cinta mereka terhadap dunia yang berada di hati, menjadikan mereka bertindak. So Allah bawakan di sini datangnya tazkirah. Tujuannya adalah untuk attack hati itu, untuk attack roh kita. Maka Allah kata dengan tazkirah ini, roh ini boleh nanti kembali kepada Tuhan dia. Dan kita nak mengembalikan roh kita kepada Tuhan dia sebelum dia itu diambil kembali oleh Tuhan. Dia memang akan kembali kepada Tuhan dia nanti. Kan? Cuma kita nak mengembalikan dia kepada Tuhan sebelum Tuhan mengambil dia kembali kepadanya. Maka kita nak berjalan, mengambil jalan untuk pergi kepada Allah Azza wa Jalla dengan nak menjadi syakiran. Sudah tentunya kita tak nak menjadi kafuran. Dan surah yang pertama dalam Al-Quran dan surah yang kita baca pada setiap kali solat itu bermula dengan lafaz apa? Lafaz syukuran, pujian dan juga kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Faman syaa, juga kalau kita lihat pada perkataan faman syaa, maka sesiapa yang dia nak ataupun dia kehendaki. Memberi pelajaran kepada kita bahawa tidak ada istilah apa? Tak boleh. Tidak ada istilah too late. Betul. Tidak ada istilah too late. Kadang kan kita yang melimitkan diri kita dengan istilah saya dah tak boleh dah, saya dah tak mampu dah, saya dah terlambat dah. Tak. Allah kata faman syaa. Siapa yang dia nak. So dia tidak ada istilah too late. Allah tak kata maka sesiapa yang dosanya itu masih belum penuh lagi buku maka dia boleh kembali kepada Tuhan. Ataupun siapa dia tidak melakukan dosa besar, dia buat dosa kecil maka dia boleh kembali kepada Tuhan. Hatta Allah tak sebut pun, maka barang siapa yang dia syirik, dia tak syirik, dia boleh kembali kepada Tuhan. Maka siapa yang syirik tak boleh nak kembali kepada Tuhan, tak. Allah open faman syaa, siapa yang dia nak. Seorang yang buat dosa kecil, buat dosa besar, bahkan orang yang syirik kepada Allah juga ada peluang untuk mengambil jalan kembali kepada
Allah Azza wa Jalla. So faman syaa, tak ada istilah too late. Kenapa? Kerana Allah tak pernah tutup apa-apa pun pintu. Pintu taubat, pintu keampunan, pintu pemberian, Allah tak pernah tutup. Siapa yang tutup? Kita sendiri. Kita Diri kita sendiri yang sendiri. tutup. Allah nak menunjukkan betapa dia sentiasa menadah tangan, membuka tangan dia untuk menerima kita semua. Dia offer kita setiap hari turun ke langit ke dunia nak memberi keampunan kepada kita. Sedangkan orang yang melakukan dosa dan kesalahan itu tak datang nak menerima keampunan tersebut. Kan? Patutnya yang datang adalah orang yang buat salah. Bukan orang yang nak bagi keampunan yang datang buat salah. Tak kena. Kan? Tak kena. Kita nak dapat anugerah contohnya kan. Nak dapat pingat dekat istana. Kan? Kita buat tak tahu tak datang. Oi, raja, pihak istana pula datang kat rumah bagi dekat kita. Tak kena benda tersebut kan. So kita yang perlu kepada bantuan, kitalah pergi kepada bantuan itu. Kan? Tak perlu tunggu bantuan itu untuk sampai. So faman syaa, Allah membuka seluas-luasnya keampunan, dan itu juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kalaulah anak Adam itu datang dengan kesalahan seluas langit dan juga bumi, maka aku akan datang kepada dia dengan keampunan seluas langit dan bumi juga. Wala ubali, dan aku tak kisah tentang itu. Aku tak peduli pun berapa banyak dosa yang dilakukan dan apa pun dosa yang dia lakukan. As long as dia datang minta keampunan, maka aku akan beri keampunan tersebut. Kecuali bila nyawa dikerongkong atau matahari terbit dari barat. Ya betul. Ya betul. Bila nyawa dah sampai ke kerongkong, itu taklah. Tapi selain daripada itu, tidak ada istilah too late lagi. Pada siapa pun yang melakukan apa pun kesalahan, Allah sebut faman syaa. Ya, atas siapa yang dia nak. Baik. Faman syaa ini juga memberi ingatan kepada kita, memberi pelajaran kepada kita agar kita jangan menutup orang lain. Kadang-kadang kita tak tutup pintu untuk diri kita, tetapi kita tutup pintu orang lain dengan kita judge orang lain, kan? Kata kau ni teruk dah, kau ni tak ada peluang, kau tak payahlah dan sebagainya. So kita menutup pintu orang lain, kan? Sedangkan Allah tidak pernah menutup pintu pada sesiapa pun. Maka berilah harapan kepada setiap orang bahawa Allah akan pasti mengampunkan mereka. Maka jangan limitkan diri kita untuk meminta keampunan daripada Allah. Jangan limitkan diri kita untuk meminta setinggi-tinggi ganjaran daripada Allah. Walaupun mungkin kita dah terlewat, kan? Ustaz, saya ni di hujung-hujung usia ni lah, barulah nak belajar Quran balik, barulah nak faham, barulah nak beramal balik. Kan? Jangan limitkan diri kita. Jangan rasakan saya macam mana saya nak capai yang tinggi itu. Kan? Sedangkan saya di hujung-hujung ni baru nak beri masa kepada Allah Azza wa Jalla. So jangan limitkan diri kita, kita buat sahaja yang terbaik, dan lain daripada itu kita serahkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Faman syaa ittakhadha ila rabbih sabila, maka siapa yang dia nak, dia akan mengambil jalan untuk menuju kepada Tuhan. Allah, pelajaran yang kita boleh ambil dari potongan ini juga bahawa dalam kehidupan kita nanti akan ada banyak perkara yang melukakan. Dan perkara yang melukakan itu akan meninggalkan bekas, kan? Dan itulah kehidupan dunia. Allah tak sebutkan bahawa dia akan menghapuskan semua luka-luka yang ada pada diri kita. Kan? Luka kekecewaan, kesedihan, orang tikam belakang, orang mengata, orang buat. Allah tak kata dia akan menghapuskan semua luka-luka itu. Tapi Allah nak kita mengambil jalan untuk menuju kepada Tuhan. So pada kehidupan dunia, luka-luka itu, parut-parut itu akan tetap ada pada diri kita.
Akan tapi teruslah berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla dengan luka dan parut yang berada di badan, dan itu nanti akan menjadi hujah kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ustaz, Ya saya. nak tanya sya'a tu fi'il Hmm. madi. Hmm. Jadi dia past. Hmm. So macam mana tu? Atau Baik. barang ah, Baik. Soalan yang menarik. Allah letakkan sini, sesungguhnya ini adalah peringatan. Maka sesiapa yang sya'a, dia mahu ataupun dia nak ittakhadha, dan kedua ini berada dalam bentuk fi'il madhi, sya'a dan juga ittakhadha. Baik. Pasti Kenapa apa? Allah letakkan dalam bentuk fi'il madhi? Silakan. Siapa nak berkongsi? Jika sesiapa yang nak tu pasti dia akan dapat lah. Pasti akan berlaku. Baik. Pasti akan Sangat berlaku. cantik. Okey, siapa yang dia nak, dia pasti akan dapat. Dia pasti akan bergerak dan dia pasti akan menempuhi jalan tersebut. Baik. Itu yang pertama. Sangat menarik. Silakan, ada yang lain. Dan pasti Allah akan bimbing dia lah ke jalan tersebut. Dan pasti Allah akan membimbing dia. Hmm. Baik. Ustaz, takhaza ni mudhari' kan? Tak. Tak. Madhi. Tak. Hmm. Oh. Ittakhadha dia mengikut ifta'ala. So Oh. siapa yang kehendaki dia akan mengambil jalan. So pertama, Allah letakkan dalam bentuk fi'il madhi menunjukkan siapa yang dia itu bersungguh-sungguh nak, maka Allah akan jauh lebih bersungguh-sungguh untuk nak beri kepada dia. Yang kedua ialah Allah letakkan dalam bentuk fi'il madhi. Daripada mula penceritaan Al-Insan ini disebutkan inna hadainahu as-sabila. Sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepada dia jalan, syakiran ataupun kafur. Maka petunjuk telah diberikan. Maka untuk orang yang nak, umpama Allah nak kata, dia akan grab terus. Kalau orang yang dia nak, dia akan grab terus. Dia takkan tunggu-tunggu. Dia takkan seru belum sampai, saya tunggulah nanti saya ada masa lapang, hari cuti, tunggu saya dah pencen. Dia tak tunggu. So once hadaina, hidayah tu Allah beri, dia terus sya'a. Dia akan grab terus peluang tersebut. Itu yang Allah letakkan dia dalam bentuk fi'il madhi, juga nak digandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada seseorang. Baik. Wallahu ta'ala alam, kita bisa itu boleh, insyaAllah kita akan sambung bagi lagi 2 ayat. Saya berhajat nak habiskan hari ini, tapi qadar Allah tak sempat, so kita akan habiskan pada minggu hadapan insyaAllah, pada sesi yang terakhir kita nanti. Boleh bukan terakhir lah, Ustaz. InsyaAllah. Ustaz Baik. ni happy je terakhir. Kita orang tak happy, Ustaz. Ya apa? Kami tak Ustaz happy. Ustaz happy sangat lah benda ni. Happy. Kita Tak. happy lah. Saya sebut awal sebab tangan, nanti kan tiba saya terus tak sambung, kan orang kata Ustaz tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba je terus kan stop lah. So saya sebutlah beberapa kali sebelum ini supaya Berapa lama, Ustaz? kita ready lah. Baru nak tanya stop berapa lama. Berapa lama, Ustaz? Tu fi'il madhi ke mudhari' Ustaz? Wallahualam, sebab kita pun selalunya kan Ramadan kan kita berhenti kan. So Ramadan jangkaannya bulan 3 kan. So ni bulan 1, bulan 2. So mungkin jika Bulan Ramadan lah. Lepas Ya. raya. Bulan Ramadan lah stop, Ustaz. Bulan jika 2 tak sambung lah. ada arah mungkin pagi tak boleh ke Ustaz? itulah antara perancangan saya untuk tahun ini adalah masa itulah. So kalau kata nak tukar ke waktu siang, insya-Allah boleh di-adjustkan nanti insya-Allah. Cuma waktu Ustaz, ya saya. Assalamualaikum Ustaz. Dia kalau Ustaz Salam. nak tukar pagi tu, Ustaz jangan ambil pukul 10 Ustaz. Barat bertindih-tindih pukul 10. Orang semua nak ambil pukul 10. Boleh tak Ustaz, either take a little bit earlier, pukul 9 Boleh, tak tahu dapat boleh selesai. insya-Allah. Boleh, saya open, saya suka kelas saya pukul 7 suku dah bermula dah.
Dulu So pagi. pada tujuh Awal-awal suku dulu lah Ustaz. pagi. Kalau macam tu tujuh suku lah Ustaz. time pada After waktu subuh boleh, after subuh. Cik, Tujuh suku boleh sampai pukul 9. Pukul 9 nak start kelas lain pula Ustaz. boleh insyaAllah. Nanti saya tengokkan nanti insyaAllah. Kalau pagi tengok hari sebab saya pagi 7:30 saya ada di Majlis Al-Quran di page Facebook tu 7:30 saya berada di situ. Lepas Bila pada 7:30 hari okey Sabtu lah. Ahad saya mula kelas 7 suku. Nanti boleh insyaAllah kita akan boleh bincang. Ahad kan ada tu. Ada Ahad Sabran yang Ahad ada hadam. seorang yang hadam. So Hadam dan hari Sabran. Hari Jumaat dah ada BAQ Bahasa 2, Arab. 1. Harap. So nanti masa kita boleh bincangkan lah nanti insyaAllah. So kita mungkin ada Khamis gap dalam Khamis Rabu. 2 bulan untuk kita 2 bulan lebih sikit lah untuk kita rehat sekejap. Oi, Untuk Hari Khamis ada Ustaz ada kelas tak hari Khamis? pagi siang boleh. Buat sementara ni siang boleh. Khamis. Kalau pagi. Hari Khamis lah. 9 pukul 11 ke. Baik insyaAllah. Nanti saya Ustaz, dia ajak. conclusion. Dulu Hari kan kita bincang kemudian ada. awal-awal dulu kan Hari hari bincang Khamis kemudian. kan Ustaz. Awal-awal Betul. dulu hari Hari Selasa Khamis ke malam Khamis? Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat kita Kami malam punya Jumaat. dulu. Saya malam sekarang sikit kekangan. Pertama untuk Preparation. pertama untuk target hafazan anak-anak saya lah. So malam saya perlukan masa untuk nak semak dia orang. Yang kedua kajian dan tahun ni saya akan banyak buat kajian dan bacaan dan terjemah buku-buku Arab. So untuk awal tahun ni, so nak tengok 3 bulan awal ni kan macam mana. Lepas pada tu baru saya boleh nak plankan sikit lah untuk selitkan kelas. Sebab kajian dia akan ambil masa yang banyak dan panjang dan energi yang banyak kan. So saya boleh nak sampaikan dengan cakap saja boleh lah kan, tapi dia melepaskan batuk di tangga lah. So setiap nak disampaikan ada preparation yang saya perlu buat, ada bacaan yang perlu dibuat. So itu adalah tambahan kepada yang sedia ada. So itu yang saya nak 3 bulan ni. Fikir mungkin saya nak fokus yang tu dulu, nak dapatkan nak tune dulu, dapatkan momentum dia. So lepas raya tu nanti insyaAllah boleh plan, nanti tengok. ASL masih ada lah ya kan Ustaz? ASL pun sama. ASL pun sama. Dua-dua. So dua-dua kelas kita. Ya Dua-dua betul kelas kita. Ustaz. Okay, dua-dua kelas kita. So kelas malam Betul, saya kena limitkan banyak. Kelas malam tu Tak apa, nak tanya you all, kalau saya cari pengganti Ustaz for the time being tu, boleh kan? You all nak ke? boleh, silakan. Boleh je. Tapi kalau No, you boleh, change- kalau you boleh tak change the nak tukar time. lah Ustaz. Tak nak tukar, you change the time, the day. Boleh nanti kita boleh bincangkan. Nanti insya-Allah boleh bagi suggestion. Pilih Ada hari dulu, Ajar cari Noria, hari dulu Kak. pertama nak tukar hari, nak tukar waktu. So nanti kita boleh adjust, kita boleh tukar nanti macam mana insya-Allah. Purple Ustaz, lagi 3 bulan Ustaz. Ni Ustaz, saya. Okay, yang sorry, this is jauh, bukan ni. Macam TBAQ tu dah tak ada lagi dah. Yang TBQ yang mana? Ada Ya, sekarang ada buat yang baru. Oh, Dia yang buat siang baru. tu. Yang siang tu. Okey, yang pukul siang. 8.30 pagi sampai pukul 10 yang the surah-surah tu. Okey, baik. Itu akan tahun 2004 ni Akademi Sinergi ditukar dengan namanya tab Tadabbur dan Aplikasi. So Asyik. tahun ni ada 12 surah akan buat. So ada 3 bahagian. So saya salah satu bahagian lah. Nanti akan ada download, upload dan juga innovation. So download saya punya bahagian lah untuk extract apa yang ada. So nanti akan ada upload untuk selesai daripada apa yang kita dah download tu, dia selesaikan masalah apa. Dan kemudian daripada situ ada innovation untuk kita bawa keluar sebagai bentuk sama ada fizikal punya perkara ataupun modul ataupun amalan yang boleh dibawa keluar. Tu nanti akan ada insya-Allah pada tahun ni insya-Allah. So maknanya dia macam an enhancement of TBAQ. Betul. Okay. Betul. Kita tambahkan sekali. Dia bukan hanya kita ambil je maklumat, so dia bantu sekali. Dia selesaikan masalah apa dan kemudian apa boleh dibuat dengan perkara. Sebab kan Ustaz, kalau orang tua-tua ni dah dia kalau setengah jalan tu mengong kita. So that's why ini dah ikut dah berapa bulan dah ikut, lepas tu apa jadi dia so tanya InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. Cuma
Itu nanti boleh nanti akan diumumkan lah. Kita akan start nanti pada pertengahan minggu keempat Januari ni insyaAllah. Akan mula, so sebulan akan ada satu surah. Sebulan akan ada satu surah. Nanti akan dikongsikan lah bagaimana caranya nanti untuk nak mengikutinya. Itu ni pada bahagian yang itu nanti insyaAllah. Tapi kelani ni sayang lah Ustaz kalau tak ada. Aduh. So itulah tadi cadangan Januari pun cantik juga. Untuk waktu ni sementara nak gantikan dulu, cari pengganti pun cantik juga. Kita hari Khamis pagi dulu Kak Noh. Jangan cari lain. Jangan cari lain. Jangan cari lain. Kita hari Kalau dulu. Itu alternatif jika Ustaz betul-betul tak boleh. Itu plan B. Boleh je mana-mana sebab kadang mungkin kita ada free kan tadi- masa Selasa malam. Hari tu Ustaz kan? tak ada bagi cadangan nak buat pagi siang ke. Ustaz kata tak berhenti je. So nanti boleh bagi cadangan sama ada nak malam ganti dulu sementara ataupun nak buat siang, nanti boleh berikan hari ataupun dan masa, hari dan masa. Nanti insyaAllah kita try adjust untuk tahun ni nanti insyaAllah. Kita apa pun kesibukan kita itulah saya mengharapkan itulah bila saya baca malam ini saya sangat bimbang. tu sayang Ustaz. Kita tak nak nanti kita dah berapa disibukkan. tahun dah Ustaz daripada mula-mula PKP. Betul Ustaz. Itulah. Sayang Ustaz. Itulah. Tahun 20 ke? Tahun 20. Itulah saya 2018. sangat menghargai lah sebenarnya. Itulah. 2019 saya rasa Ustaz. Ustaz, Kita Ajah Samsina minta new kelas bahasa Arab. Boleh Ustaz? Boleh. Apa pun. Boleh. Boleh. Nanti boleh. 3 bulan lagi. PAQL1 turun balik ke asas. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Tapi sekarang ni kita kena hormat Ustaz punya decision. Dia nak 3 bulan, dia nak concentrate dengan anak. Tak payahlah kita nak tak faham. Boleh insyaAllah. Boleh. Faham tapi pura-pura tak faham. Kan insyaAllah. So nanti kita carilah mana jalan yang terbaik lah untuk kita. Asalkan kita tak nak lah. Saya personally bimbang. Saya lah khususnya. Disebutkan dengan perkara yang lain kan. Bimbang kita ni badalna ditukar oleh Allah Azza wa Jalla kan. Instead of sambung yang Ustaz, lain. die off. Langsung kita hadam tu kalau Ustaz Die of natural death. Dia nak menghadam-hadam. Hadam langsung lah kalau kita baru mula hadam. Hadam langsung lah kita besok ni. Khair insyaAllah. Khair insyaAllah Allah berikan yang terbaik kepada kita nanti insyaAllah. Kita dah berapa tahun? 3 tahun lebih dah ya Ustaz. 2019 Kak. 2019. Ya, khair insyaAllah. Dan Allah terus pilih kita lah. Di mana pun Allah letakkan kita, Allah terus pilih kita Ustaz letakkan belum kita. full time lagi kat Akademi Synergy dulu tu. Masih jadi imam lagi. Itulah. Saya tahun ni pun sebenarnya terpaksa tolak. Bukan ni je, saya tahun ni dapat tawaran untuk cover Quran 114 di TV Hijrah sebenarnya. Untuk episod yang seterusnya ni, tapi itu pun saya tolak buat masa ni kan, sebab Tuan Fazrul dia minta saya fokus kepada ada projek yang sedang nak dibuat, so saya fikir yang itu akan mengambil masa lebih banyak lah kan, nanti lagi tak sempat nak fokus kepada hafazan anak-anak khususnya, so itu pun saya tak dapat nak komit dulu sebab dah plan untuk tahun ni yang nak buat, so itulah saya istikharah dan tawakal untuk buat yang inilah. Kita harapkan hidayah, bantuan, petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla atas apa pun yang kita nak buat agar ia adalah yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala alam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jazakumullahu khairan wa kasih pada malam ini. Cepat Ustaz nak keluar. Seterusnya dan saya harap nanti kita akan jumpa pada malam yang minggu depan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah nilai ini sebagai amal yang soleh insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Minggu ni ada kan Ustaz? Ada minggu ni ada insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sama-sama, Ustaz. sama-sama, sama-sama. Baik, jazakallahu khairan.